Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey, untuk siri kali ni saya akan tunjukkan, okey, siri sekarang ni kita dah siri keempat untuk bridge teaching. Okey, jadi saya akan tunjukkan satu lagi kelebihan bridge teaching, iaitu bagaimana untuk menggunakan menukarkan tahap sesuatu artikel itu mengikut tahap murid kita. Mungkin murid kita tak faham kalau artikel tu terlalu tinggi tahap dia. Okey, artikel-artikel yang ada di dalam website lah ataupun nota-nota yang ada di dalam website tu mungkin tahap dia terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk tahap murid kita, macam saya murid pendidikan khas. Okey, dan satu lagi adalah tools yang mana kita nak menggunakan kita nak masukkan feedback, iaitu maklum balas kepada hasil kerja murid. Contohnya macam karangan murid. Okey, jadi kita nak masukkan komen dan juga maklum balas. Okey, jadi untuk yang ini nak tahu bagaimana caranya, jom bersama saya selepas ini. Okey, so tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada kita punya paparan utama. Okey, dekat sini saya nak masukkan dululah. Kita nak menggunakan change level dulu. Okey, di sini ada nota ni mungkin tahap tingkatan 2. Okey, macam saya ada topik tingkatan untuk murid pendidikan khas, kita ada topik pemanasan global dan pemahaman mereka tu agak kurang berbanding dengan murid di arus perdana. Tetapi saya ada nota pemanasan global bagi tingkatan 2. Jadi kita nak mengurangkan, okey, kita nak change level dia, okey, ke aras yang lebih rendah. Okey, jadi macam mana caranya? So kita kena pasti dulu bridge teaching. Okey, kat sini tak ada. Jadi cikgu klik tadi untuk nak kena pasti bridge teaching. Siapa yang tak tahu bagaimana untuk install bridge teaching, boleh lihat pada part 1. Okey, kita punya video pada part 1. So kita klik sahaja bridge ini, kemudian kita klik change level. Okey, change level. Okey, dan kita nak change level kepada, katakanlah saya nak kepada third grade. Okey, sangat rendah level dia dan dalam bahasa Melayu. So kita akan klik pada change reading level. Okey, bila kita klik change reading level, dia akan terus lompat kepada Google Docs kita. Okey, dan dekat Google Docs ini dia akan masukkan balik nota tadi dalam website itu. Dia akan tulis balik mengikut tahap murid kita. Okey. So kalau ikut bahasa dia dekat sini, kita tengok nota kita, dia ada original artikel dia. Saya rasa macam masih tinggi tahap dia tu. Okey, kalau dilihat dekat sini, masalah pemanasan global adalah satu masalah yang berlaku kerana gas-gas tertentu dipanggil gas rumah hijau dan masih tinggi bagi murid saya. So saya boleh change level lagi, okey, kepada aras yang lebih rendah. Okey, mungkin second grade dalam bahasa Melayu. Boleh tukar juga kalau cikgu nak tukar bahasa Inggeris daripada nota ataupun video bahasa Melayu. Okey, so change reading level. Dia akan bina lagi. Okey, dia akan create lagi satu yang mana mungkin bahasa dia akan lebih rendah lagi. Okey. Kalau dilihat di sini dia agak macam masih tinggi lagi. Okey, jadi kita boleh tukar, mungkin ada masalah sikit dekat sini. Sebenarnya dia boleh simple sahaja. Kalau contohnya lah saya nak tukar yang ini, kita cuba yang ini. Okey, sistem pengangkutan. Okey, yang mana saya nak tukarkan level dia. So klik pada bridge teaching. Change level, ini level tinggi, level terlalu tinggi. Okey, so saya nak level dia rendah, third grade. Okey, so change reading level. Alah, saya letak English pula. Okey, so yang ini dia akan tukar kepada bahasa Inggeris. Tapi cikgu masih boleh translate sebenarnya. Okey. Tak, dia masih dalam bahasa Melayu. Okey lah tu. Yang ini dia nampak perubahan. Okey, yang mana daripada yang panjang-panjang tadi, dia dah pendekkan ayat tu menjadi ayat yang lebih ringkas. Okey. Cikgu boleh tengok dekat sini lah.
Okay, dalam organisme yang sederhana, bahan yang diperlukan oleh sel seperti oksigen dan makanan masuk ke dalam sel melalui membran sel. Ayat dia tu lebih ringkas sebenarnya. Okey, selain daripada change level, kita juga boleh menggunakan BRIS ini untuk kita nak semak ataupun nak memberi komen kepada tugasan murid. Contohnya tugasan online lah terutamanya. Okey, seperti yang ini saya bagi satu esei yang dihasilkan oleh murid, iaitu kesan penyalahgunaan dadah, dan dalam esei ini mungkin ada bahasa yang tidak okey yang murid dah tulis. Okey, jadi kita nak kena pasti apa masalah dia, apa masalah dalam esei ini, atau apakah komen yang kita boleh bagi kepada murid. Okey, jadi kita boleh klik pada BRIS, kita klik pada give feedback. Okey, kita nak give feedback pada hujung. Okey, pastikan cikgu punya cursor ni letakkan di hujung lah. Okey, yang ini adalah Educator Pro. Kalau cikgu dapat untuk trial tu memang baguslah. Targeted ni dia akan bagi komen untuk setiap perenggan itu. Okey, kalau ada kesalahan dia akan komen setiap kesalahan dalam Google Docs ini. Jadi murid akan terus boleh baca. Kita bagi link saja pada murid, murid boleh baca apa komen setiap perenggan ni. Itu bagi targeted. Tapi kalau tak boleh macam ini, kita tak ada lain dah, kita boleh klik pada Glow and Grow. Okey, kita nak tengok kekuatan murid tu dan apa yang boleh ditambah baik. Okey, dalam bahasa Melayu. Okey, kemudian specify focus of your feedback. Tak payahlah kita nak tengok semua keseluruhan kan. Fourth grade. Yang ini lebih kurang dalam lebih kuranglah fourth grade So kita BRIS it. Okey, jadi dia ada glow, dia ada grow. Contohnya, saya sangat menghargai cara anda menjelaskan kesan penyalahgunaan dadah. Anda telah memberikan contoh yang baik. So, kena ada puji-pujian lah sikit. Okey, gaya penulisan anda juga sangat mudah difahami. Okey. Grow dia adalah walaupun anda telah memberi banyak maklumat, anda boleh menambah lebih banyak contoh atau statistik untuk menyokong hujah anda dengan lebih kuat. Selain pada itu, cuba untuk mengatur isi dengan lebih teratur seperti menggunakan subtajuk. So, yang ini dia bagi komen. Dan wondering adalah apa yang kita nak tanya dia lah. Saya tertanya-tanya apakah langkah pencegahan lain yang boleh diambil selain pendidikan di sekolah. Adakah anda mempunyai idea tentang masyarakat? Okey, bagaimana masyarakat boleh lebih daripada terlibat dalam membantu remaja terjebak dalam penyalahgunaan dadah. So kalau kita dah setuju dengan Glow and Grow dia ni, so kita klik pada insert. Okey, bila kita klik insert, dia akan letak juga di bahagian atas. Okey, yang ni kita boleh adjust lah lepas tu. Okey, dia akan letak komen tu dekat atas, apa dia nak kena buat, grow dia apa, wondering dia apa. Okey, jadi murid kita, kita bagi baliklah link ni daripada murid. Okey, daripada murid punya Google Docs pun boleh. Asalkan dia set boleh edit. Okey, cikgu boleh edit. So, cikgu boleh nampak lah dan cikgu boleh tinggalkan komen dekat sini. Selain daripada tu, cikgu boleh juga, kalaulah cikgu nak tahu murid tu dia guna AI ataupun tidak, cikgu boleh inspect writing. Okey. Okey, untuk inspect writing ni, dia akan detect yang tadi samalah, Glow and Grow tu. Paste. Dia akan detect mana yang cikgu, mana yang murid paste daripada yang lain. Okey, dia ada 2 paste kat sini. Yalah, of course lah yang tadi kita dah paste kan. Okey, 2 edits kita boleh detect. 8 minutes, ni saya tak berapa nak pastilah. Okey, dia sebenarnya kalau cikgu berbayar, cikgu berbayar, cikgu boleh detect sama ada dia menggunakan AI ataupun tidak. Okey, tetapi yang ini akaunnya tidak berbayar, so kita tak boleh nak detect lah. Okey, jadi saya balik pada yang BRIS tu. Okey, selain daripada yang ini, okey, sekarang ni katakanlah kita tak nak yang ini juga. Okey, sekejap. Tak apa, kita teruskan je. Kita nak juga kena pasti berapa, kejap kita boleh create. Klik create, yang mana kali ni kita nak menghasilkan progress report. Okey, progress report daripada hasil murid ini. So kita klik pada progress report, Malay third grade, kita tukar tadi fourth grade kan. So apa dia ni? Describe student strength, area, growth and behavior in class. Okey, so
show progress, show students progress based on this essay. Okey. So kita tengok adakah dia boleh buat, apakah hasil dia. Dia akan hasilkan laporan kemajuan pelajar, tapi dekat sinilah dia tak akan hasilkan kat tempat lain, dekat penulisan murid tu juga. Okey, jadi kalau kita tengok apakah yang dia suggest untuk laporan kemajuan tu, ringkasan kemajuan, pelajar telah menunjukkan kemajuan yang baik dalam penulisan esei mengenai penyalahgunaan dadah. Mereka telah dapat menyampaikan idea dengan jelas dan teratur. Pelajar telah memberikan maklumat yang tepat mengenai kesan, okey, tingkah laku dan kelakuan. Pelajar menunjukkan sikap positif dalam kelas. Mereka aktif berpartisipasi. Okey, ini mungkin sebab dia ingat ramai murid. Okey, kekuatannya adalah kemampuan untuk menjelaskan isu dengan jelas, gaya penulisan mudah difahami, menunjukkan minat yang tinggi. Okey, terhadap topik. Dan kawasan penambahbaikan pun pentinglah untuk menambah lebih banyak contoh, statistik, mengatur isi dengan lebih teratur dan lebih banyak lagi langkah pencegahan yang boleh diambil. Yang tu sama seperti glow and grow tadi. Okey, jadi kita boleh gunakan macam-macam lagi progress report, tapi progress report ni sebaiknya cikgu boleh letakkan di Google Sheet. Okey, Google Sheet. Yang mana dekat Google Sheet tu cikgu boleh pemarkahan murid lah dekat Google Sheet tu, dan cikgu minta dia hasilkan progress report daripada Google Sheet tu. Okey, yang tu lebih baik lah. Macam ini saya just gunakan karangan murid sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk perkongsian pada siri yang keempat bagi penggunaan brief teaching, yang mana untuk kali ini kita dah tengok bagaimana penggunaan change level yang menukarkan aras sesuatu bacaan murid tu, dan juga bagaimana untuk nak menggunakan give feedback. Okey, give feedback menghasilkan maklum balas, okey, kepada hasil kerja murid. Okey, dan mungkin juga bagi tadi soalan-soalan dalam bentuk Google Docs yang murid dah selesaikan, cikgu boleh gunakan juga feedback ini, give feedback. Okey, jadi itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Diharap dapat membantu guru-guru. Jangan lupa like, share dan juga subscribe di YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, jumpa lagi dalam siri perkongsian yang akan datang. Bye.